Saudin, Ketua Pemimpin, Ketua Cawangan, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang semuanya tidak terhibur untuk memberi pandangan. Tapi yang sebenarnya saya memang cukup berhajat untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, terutama selepas kes 901, kerana saya merasakan kes 901 ini itu boleh gunakan untuk kita secara politik ataupun secara negatif untuk mereka. Itu pulang kepada kita. Saya macam apa yang dikatakan sahabat saya tadi, itu pulang kepada kita bagaimana kita hendak menggunakan peluang itu. Ya, perkataan studi kalau saya penting. Tuan-tuan, saya sebab masa tidak berlama saya bercakap, saya nak memberi sedikit pandangan. Yang pertama tuan-tuan, saya ingin menjelaskan, ya, saya adalah bekas seorang akademik, ya, tetapi saya mempunyai peluang untuk menganalisa politik. Kerana bidang saya adalah PhD dalam bidang politik dan keadaan. Itu bidang saya. Setiap kali saya bagi ceramah, memang saya memberikan hujah-hujah berdasarkan kepada fakta. Saya tegaskan berdasarkan kepada fakta, tuan-tuan, bahawa negara kita di Malaysia ini sama sekali tidak akan aman, tidak akan tentram kalau tidak diketuai oleh Barisan Nasional UMNO pasti. Itu sudah pasti. Saya tegaskan tuan-tuan sebagai seorang bekas akademik, parti Pakatan yang terdiri pada PAS, DAP keadilan, saya tegaskan kalau mereka memerintah sekalipun, saya tegaskan 1000 kali, negara ini akan hancur, perpaduan akan hancur. Saya tegaskan. Saya bercakap sendirian bahkan di depan orang-orang bukan Melayu sekalipun. Tidak siapa yang akan untung. Orang Cina akan rugi, orang Melayu akan rugi, ya, orang India akan rugi kalau Pakatan memerintah. Tetapi kalau Barisan Nasional memerintah yang diketuai oleh UMNO, saya tegaskan 1000 kali, insyaAllah kita akan tetap dapat mempertahankan keharmonian seperti telah kita lakukan selama 54 tahun. Walaupun kita akui di dalam Barisan Nasional, biasalah dalam rumah tangga pun kita bergaduh suami isteri, tetapi tidak sampai kita menghancurkan, kita membakar seluruh keluarga kita. Isu dalam Barisan Nasional kita boleh selesaikan secara Barisan Nasional, tetapi tidak dalam Pakatan. Itu yang pertama, prime mesti dipahami. Dan yang kedua, tuan-tuan, saya nak menjawab satu soalan tadi, kenapa sekarang pihak polis pun nampak lemah, tak maaflah, pihak kerajaan pun nampak lemah, pihak peluang pun nampak lemah. Kenapa sekarang? Tuan-tuan perhatikan pada hari ini, kita seolah pada hari ini berada dalam satu keadaan dunia haiwan. Pada hari ini kita tidak lagi mempunyai undang-undang dan peraturan. Tidak kira ikut undang-undang ataupun tidak, tidak kira polis kata boleh ke tidak, tidak kira PM kata boleh ke tidak. Kalau mereka nak buat, mereka buat. Kenapa? Kerana pada hari ini dalam dunia haiwan pun sama, tuan-tuan. Kalau satu kumpulan kerbau itu bersatu, berpakat, jaga keluarga mereka, pastikan kumpulan kerbau itu kuat dan sehat, harimau tidak boleh makan, singa tidak boleh makan. Harimau dan singa akan makan kerbau itu apabila kumpulan kerbau itu tidak bersatu. Anak-anak tidak dijaga, anak-anak dibiarkan bersepak. Kerbau-kerbau yang sakit, tidak sehat, tidak menjadi diri. Itu yang benar. Iaitu kalau kita tidak bersatu, maka musuh-musuh akan mengambil kesempatan untuk menghimpit. Orang Melayu tidak bersatu, kekuatan kita telah begitu lemah.
apatah lagi kekuatan kita dilemahkan oleh bangsa kita sendiri yang satu agama, yang menyokong orang lain yang sudah nyata suatu status kumpulan yang cukup anti-Islam, anti-Melayu, kumpulan yang tidak mengikut prinsip agama. Bukan saja tidak mengikut prinsip agama, segala prinsip perlembagaan ke undang-undang mereka tidak ikut. Tetapi kumpulan-kumpulan ini mempunyai penyokong yang kuat yang telah dibuktikan dalam lagi yang lepas. Itu yang jadi pada hari ini yang menyebabkan Hendi Selangor sanggup, ya, saudara Hairul tadi menekankan, ya, Hendi Selangor meminta supaya akan dibuka 10%. Kenapa? Kenapa pada hari ini, ya, Datuk Hassan yang membuat sesuatu yang melanggarkan prinsip agama, tetapi orang PAS ni tak setuju, bahkan memecat Datuk Hassan? Kenapa? Prinsip apa yang berikut? Pada mereka pada hari tidak ada prinsip, bahkan PAS tidak lagi ikut agama. Saya memberi contoh 1000 contoh orang PAS tidak lagi mengikut agama Islam. Tetapi parti yang telah lari daripada Islam semenjak mereka bersekongkol dengan ekstremis DAP dan parti keadilan yang mempunyai ketua yang kita tahu yang melakukan benda yang liwatlah berbagai-bagai yang mereka lakukan. Ini yang berlaku. Apabila kita tidak kuat tentang ini yang berlaku, ya, saya katakan kalau dalam Al-Quran pun telah menegaskan beberapa kali, ya, berpegang kamu kepada kedai Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Kita tonton banyak surah-surah dalam surah Anfal, surah Al-Imran, ya Allah mengatakan, ya, kalau kamu bercerai-berai maka kamu akan hilang kekuatan, kamu akan lemah. Ya, bahkan Nabi kita pernah bersabda bahawa jika kamu bercerai-berai kamu akan binasa. Dan Allah telah mengatakan kami telah memberi banyak contoh orang-orang sebelum kamu yang telah bercerai-berai, mereka terpaksa menghadapi banyak masalah yang akhirnya mereka hancur. Tetapi kita di kalangan kita yang saya katakan tadi mengorbankan agama kita demi untuk apa? Demi untuk politik. Dan politik yang mereka amalkan pada hari ini adalah politik yang tidak berlandaskan kepada apa-apa peraturan. Ini yang berarti, inilah keadaan UMNO kita pada hari ini yang kita terpaksa lawan balik. Kita kena melawan dengan kumpulan-kumpulan yang memang telah taksub. Contoh kata apa pun Ini Aziz cakap, walaupun kita tahu melepek tak betul, tak semua, tapi mereka kata betul. Hari ini Aziz merupakan pemain kepada mereka. Apakah hadis telah dikata Nabi pada mereka? Apa sahaja ni Aziz cakap, ya? Nabi ni Aziz kata Tuhan mencaluklah, Tuhan samsinglah. Dia kata Tuhan tu macam mamat juga, apa Nabi tu macam mamat juga, macam-macam. Tetapi mereka terima. Mereka terima. Kerana tak subhan. Ini masalah tuan-tuan orang UMNO. Bagaimana tuan-tuan mau punya berapa bulan lagi sekarang ni, ya, untuk mempertahankan, untuk mendapat kembali keyakinan, bukan saja kerana orang-orang Melayu, tetapi juga orang bukan Melayu. Saya tegaskan, walaupun saya tahu orang mengatakan orang Cina tidak lagi menyokong, ya, orang India mungkin ada ramai yang menyokong. Untuk pengetahuan, orang Cina pun manusia biasa, orang India pun manusia. Orang Cina pun tahu mereka nak cari makan. Orang Cina pun tahu kalau kita mengadu anak cucu dia pun masalah. Mereka tidak bodoh. Bagaimana tuan-tuan nak yakinkan? Kerana bukan semua orang Cina yang benci UMNO. Terpulang kepada kita bagaimana nak menarik mereka balik. Kerana itu hari election lepas mereka benci kerana ada sebab. Ada sebab. Tidak perlu saya nyatakan. Kita masih ada peluang untuk menarik balik, mengambil hati mereka. Tuan-tuan kena lakukan. Dia betul bahagian kena fikir macam mana. Bawa kepada perintah teratas UMNO, duduk. Tuan-tuan hanya punya masa yang cukup singkat. Kerana tuan-tuan di kalangan orang bukan Melayu sekalipun, dia berfikiran waras. Dia kalau tuan-tuan lihat, dia pandangan-pandangan yang diberikan oleh orang-orang bukan Melayu, orang Cina dan India, terutama orang akademik,
Orang akademik ini mereka bercakap berdasarkan pada fakta. Mereka cukup tidak suka tengok apa yang berlaku pada hari ini. Maka yang lebih pelik, mereka marah kita. Kenapa kita macam ni, orang Melayu? Ada yang kata orang Melayu ni bodoh, berpecah belah. Bahkan ada orang Cina yang sampai buat sajak bersatulah Melayu. Satu profesor dari UPN, Profesor Lim Swee Tin, buat sajak bersatulah Melayu. Apakah hal untuk orang Cina suruh kita bersatu? Kau Peking pun sama, Kau Tiok Siong UPN pun sama, Chandra Muzaffar penyokong Anwar pun sama kedahi menyokong kita. Ya, kebanyakan dari akademik yang saya tengok penulisan mereka, termasuk kalau kita cakap dari segi kita punya sahabat Dr. apa benda Ridwan T pun sama. Ridwan T kata saya orang Cina, saya tetap orang Cina, cuma saya beragama Islam sebab dia masuk Islam. Dia masuk Melayu, bukan masuk Islam, bukan masuk Melayu. Tapi saya tetap orang Cina. Tapi dia kata saya pelik, ini orang Melayu, kenapa kamu jadi macam ni? Dia kata orang Cina kita tetap bersatu. Kes-kes yang berkaitan dengan agama dan isu mereka kawan, tak kisah di APK, MCN, mereka tetap bersatu. Tapi kami Melayu kenapa jadi macam ni? Bukan perkataan dia mereka kenapa bodoh sangat. Sebab kita marah sebab bini dia orang Melayu, dia susah hati. Dia susah hati. Jadi orang bukan Melayu pun pelik kat kita tonton, tapi kita nak yakin orang Melayu daripada kumpulan-kumpulan PAS, daripada kumpulan PKN, bagaimana kita nak yakin? Ini saya katakan tadi. Contoh yang saya nak bagi contoh apabila sahabat saya beritahu perkataan seperti apabila saya berceramah di luar, banyak orang membuat andaian Anwar telah dilepaskan. Maka dengan sebab itu membuktikan Anwar tidak bersalah, dan membuktikan ini merupakan satu konspirasi UMNO terhadap Anwar. Memang ini UMNO cukup jahat sebab Anwar dah lepas, Anwar tak bersalah. Saya nak tahu yang sebenarnya tuan-tuan speaking tadi tak dilakukan secara cepat. Tuan-tuan perlu jawab balik. Yang dikatakan tidak bersalah itu disebabkan teknikal, isu teknikal, kerana berlaku pencemaran di dalam sport itu. Tetapi sebelum itu di mahkamah telah diterima realitinya bahawa di dalam bubur satu terdapat air mani, tidak saya tahu yang dipunya oleh Anwar. Dan Karta pun mengakui memang ada kejadian kes itu berlaku luar antara Anwar dengan Syaful. Dalam Islam itu memang dah berlaku, tapi orang kampung tak tahu. Orang kampung betul tidak bersalah, tak bersalah lah. Kita di sini kena mesti mengatakan yang kata tidak bersalah itu, pencemaran kerana air mani itu telah melebihi 48 jam. Pencemaran dari segi itu teknikal. Tetapi bukti sahih telah diputuskan, disabitkan di dalam perbahasan dalam mahkamah, juga diperkatakan oleh Kartal bahawa memang itulah air mani Anwar di dalam kawan punya tetap. Maksud itu adalah berlaku kes liwat dalam agama Islam. Mana boleh kita terima liwat seorang pemimpin yang meliwat untuk menjadi pemimpin itu salah. Yang ini kita kena stay. Ini tak diamkan. Kalau saya turun ke bawah di kampung-kampung di negeri-negeri tertentu yang saya turun pada hari ini, itu soalannya. Ada orang tak salah lah. Yang tak bising buat apa? Maksud dia tak salah, dia tak liwat. Air mani itu memang ada kat situ, dia punya air mani. Cuma masalah dia tu teknikal. Tuan-tuan, ini contoh yang saya kata spinning yang sahabat saya cakap tadi. Ini kena dijelaskan. Bahkan di dalam kes liwat yang pertama dahulu juga memang bahkan hakim itu lebih
Ansur itu serius. Apa kes juga bergaduh lebih bijak, boleh dicakap gitu. Saya tak balik kalau tak boleh. Bahkan dia mengatakan walaupun dilepas tetapi dia akui memang ada kejadian itu berlaku. Yang ini tak cakap. Kenapa tak cakap? Ini apabila kerbau ini lemah, semua jadi lemah. Cuma takut, cakap takut, ini takut, itu yang jadinya. Mungkin saya salah. Sahabat saya minta maaf, tapi itu yang jadi. Maka tuan-tuan, saya walaupun seorang ahli akademik, saya memang rasa kalau kita tak dapat kawan balik, ya, Malaysia ini, Selangor ini, saya rasa tak tahu apa nak jadi kepada semua rakyat Malaysia. Tuan-tuan kena cari jalan, tuan-tuan kena yakinkan, tuan-tuan kena susun strategi itu terutama dalam kalangan UMNO. Kami minta maaf kepada Datuk Nawawi di UMNO di Selangor ini, kalau saya berbincang dengan rakan-rakan memang nampaknya teruk dari segi perpaduan di kalangan UMNO sendiri. Kalau tidak takkan ada Datuk Najib kata cah keting apa, itu serius. Itu kita orang UMNO mesti jadi orang UMNO, bukan ahli UMNO. Datuk Najib kata orang UMNO kita pada hari ini kena berkorban apa sahaja, waktu berkorban jawatan kita, duit kita untuk memastikan kemenangan UMNO untuk kepentingan negara. Dan saya jelaskan beberapa kali saya jelaskan, ya, kalau kita bersifat macam ini, kita ada toleransi, kita sesama menyokong sesuatu yang hidup berdiri, itu pastikan mereka menang, sama-sama bekerja keras, kita bersatu, insya-Allah kita akan ambil balik. Masalah Selangor, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tidak beri budaya macam ini, tuan-tuan akan menghadapi masalah macam Kelantan. Bukan pasal pas kuat, tetapi UMNO bagi pas kuat di Kelantan. Ini saya takut. Dan Selangor, tuan-tuan, merupakan satu negeri yang saya rasa berjuang, ya, satu lumbung emas, tuan-tuan, bagikan kepada mereka jahanam kita. Ya, tuan-tuan tengok mereka merintah 2-3 hari ni pun kita dah jahanam. Kita tidak perlu saya uraikan satu persatu apa yang mereka dah buat di Selangor ini. Apa terlalu untuk kepentingan Melayu. Memang kita dah habis. Tuan-tuan jangan reda. Yang saya harapkan tuan-tuan, ya, saya harapkanlah, saya minta betul-betul tuan-tuan pastikan dengan apa strategi sekalipun, kita kena ambil balik, bukan saja untuk kepentingan orang Melayu, tetapi untuk kepentingan semua kaum. Saya sendiri, tuan-tuan, saudara Harudin tadi mengatakan terlibat secara peribadi. Kalau nak cakap Syaklam, tuan-tuan, tahun 70 ke 71 saya merupakan kumpulan pertama budak-budak ITM berpindah ke Syaklam daripada Jalan Osman. Saya penduduk pertama daripada Jalan Osman ke sini. Masa itu hutan belantara Syaklam. Saya bahagia kerana saya merasakan ini satu kota Melayu yang diperintah, dinaungi oleh UMNO Syaklam. Pada hari ini saya hidup, saya sendiri berasa kehidupan itu, saya berasa saya tidak boleh bangga lagi, berjualan tidak boleh bangga lagi. Dan saya jelaskan jualan pun saya tak tahu berapa lama boleh mempertahankan hanya untuk orang lain. Kalau keadaan kita makin lama makin lemah. Dan saya nak tegaskan, kalau kalah Datuk Nawawi, kalah sahaja kita, besok UiTM akan dibuka kepada orang-orang lain. Satu persatu hak kita akan dikikis. Itu saya katakan tadi, orang-orang UMNO khas di Selangor faham betul-betul apa yang Datuk Najib minta. Fikir betul-betul. Ya, ini kalau kita berkorban pada hari ini, kita korbankan apa yang kita ada. Ya, kalau kita menang, insya-Allah Datuk Najib boleh lihat balik macam mana nak bayar balik. Tapi kalau kita kalah, apa yang kita dapat? Apa yang kita dapat? Contoh, saya bercakap dengan rakan-rakan saya, kaum Cina dan kaum India. Itu ramai rakan-rakan, ya, MCA dan MIC juga dari Selangor. Mereka yang sebenarnya mereka bersedia menyokong kepimpinan UMNO. Hanya mereka berkatakan, Rahim, kita tidak kisah Melayu ke, Cina ke, India, tapi itu orang mesti ada otak.
Ini maksudnya apa? Data mesti ada otak, mesti boleh buat kerja. Iaitu tuan-tuan, bila kandidat saya tekankan, tuan-tuan kena bantu cari kandidat yang betul-betul boleh menang. Inilah saya rasa macam tadi contoh dibagi, saya pun tahu ya, di Shah Alam ini kita bagi makcik-makcik warga emas RM100, tapi kita bagi lagi banyak, tapi kenapa orang mengagungkan RM100? Ini tetap kena fikir apa beza dia. It's the touch. Datuk Najib bagi 500 ke 200 ke, dia nak ambil 500, tuan-tuan kena pergi ambil borang. Itu kita faham, itu satu strategi. Tetapi the touch tu apa cara lain yang dibuat oleh parti pembangkang. Saya nak jelaskan, saya nak terangkan apa yang saya maksudkan. Seorang makcik mendapat RM100 daripada parti pembangkang. Bukan saja dapat RM100, wakil rakyat akan pergi ke rumah. Ke makcik besok datang bawa bawa makcik ke Tesco. Okey, dia pun bawa makcik ke Tesco. Makcik dah tu sampai di Tesco, ada dua puteri mereka. Tolong makcik angkat beras minyak ini sampai ke rumah. Apa perasaan hati makcik? RM1 je. Ada orang kita angkat sebab kita bagi pun RM500. Itu bagus, itu at the highest level. Apa lagi buat itu bagus. Tapi untuk kita bagi semua orang, dia bagi berapa kuat. Saya nak maksudkan yang itu pun kena buat, yang ini pun kena buat. Dia dibentas tu kita kena counter, iaitu turun padang membuat benda-benda macam ni. Makcik walaupun kawasan dia cuba 10 orang, tapi makcik tu ada anak berapa orang, cucu berapa orang, ada selera mara dia datang cakap, naik itu angkat aku punya beras, bawa ke rumah. Benda tak satu sikit, tak ada benda lah, pinat RM1, tak ada benda nak biasa RM1, tetapi the human touch. Itu juga pok-pok mereka turun ke padang, pergi rumah ke rumah. Betul tanya makcik, mata sakit ke? Kalau mata sakit saya nak bawa ke Sungai Buloh. Sungai Buloh nanti saya bayar. Sungai Buloh tu government hospital, mana dia bayar? Nanti kita orang makcik saya sendiri bercakap dengan makcik tu. Tak, saya boleh cakap makcik tu seorang penyokong UMNO. Sekarang sudah penyokong sebelah. Saya kata jadi makcik tu. Saya dah buat itu, dia kata tengok apa dia buat kat aku. Dia kata makcik RM1, makcik apa benda RM1, tapi kena faham perasaan dia sebagai orang tu. Saya masukkan apa yang kita buat di peringkat tinggi memang bagus, nak bagi dia RM100,000 bagus. Tapi yang benda-benda kecil ni kita nak buatkan semua ribuan orang, tak boleh. Kita tackle waktu-waktu tertentu, tiap-tiap cawangan. Kita ramai puteri Datuk, puteri buat apa Datuk saya tak tahulah. Semuda tu kita mahu cakap buat apa tu, kita ada 2-3 orang turun. Apa cari jalan turun. Itu yang saya tidak. Saya cakap betul-betul, saya bukan orang politik, saya takut tuan-tuan kalau punya pasal tuan-tuan kalah, saya hapuk tuan-tuan beda malam. Kami punya pasal kami jadi macam susah hidup. Orang Cina bukan marah kalau kita kalah, tidak, bukan saja orang Melayu marah. Tuan-tuan di dalam insyaAllah pada pandangan saya, orang Cina, orang India akan menyokong. Saya ingin jelaskan, saya terpusat mereka akan sokong. Kita masih ada masa dan masih ada keupayaan. Tuan-tuan kena buktikan dengan beberapa bulan yang kita ada. Muhammad Datuk, saya minta maaf. Saya ni memang, saya rasa saya susah hati sebenarnya. Setiap kali saya balik ceramah, isteri saya tanya, kenapa muka jadi macam ni? Sebab setiap kali saya balik ceramah, saya stres. Sebab saya bercakap benda yang menstreskan saya. Benda macam ni,
lebih menyusahkan hati. Lebih baik kalau berceramah di rumah relax dengan bini lagi senang. Kan? So lagi banyak cakap lagi sebab kita tahu benda tu berlaku. Saya pun analisa politik, saya tahu negara ini akan hancur. Tak perlu saya cakap apa menjadi next tuan-tuan, mereka menang di EP tuan-tuan siapa, mereka akan bersekongkol dengan Singapura, Israel akan masuk, US akan masuk. Jangan tuan-tuan, memang jangan. Memang kalau saya nak elaborate tu saya nak 2 jam nak terangkan apa next. Ini 2 hours to explain on that. Ya? Maksudnya memang tak boleh. Memang tak boleh. Memang tak boleh. Itu saya harapkan hanya Barisan Nasional dan UMNO sekali itu tuan-tuan tolonglah. Ya? Dengan nasihat Datuk Najib, ya, terus rank, ya, sepakat ketepikan masalah-masalah, ya, bersatu padu di kalangan Melayu. Juga jangan lupa, ya, Datuk Nawawi bekerjasama dan bersatu padu dengan komponen parti. Saya tak tahu sama ada rakan saya MCA pernah tanya saya, Rahim Dora aku tak ada panggil ke meeting, dia keluar panggil pun ketua MCA saja. Kenapa jawatan kuasa MCA semua jawatan kuasa dia? Katakan bagian Syaklam MCA semua Syaklam berapa orang ada, MIC UMNO duduk bincang dengar kenangan mereka. Pada hari ini mereka mengatakan kalau dulu ada juga UMNO sebagai ketua, sekarang tidak ada kepala, tidak ada hujung. Saya pun tak tahu itu dia punya statement. So masing-masing bawa diri. Ini tuan-tuan saya katakan UMNO masih tidak berapa rapat dari segi mempunyai engagement dengan MCA dan MIC. Minta maaf kalau saya salah. Ini saya dapat daripada orang MCA. Saya mungkin silap, dia bukan dia bagian lain, dia bukan bagian ini. Salah. Ini contoh. Kita tak cakap bagaimana lah. Contoh. So dia mencadangkan aku salah panggil seluruh ahli jawatan kuasa, ya, bagian itu MCA. Duduk ramai-ramai bincang. Ini mungkin saya rasa sekarang dapat merapatkan daripada kita hanya UMNO, MCA, MIC sampai bila pun kita tidak boleh mendapat sokongan dan kepercayaan kepada mereka. Tuan-tuan, saya mendoakan ya Allah memberkati apa yang tuan-tuan lakukan. Dan saya kata terus terang ya, UMNO sebuah parti Islam yang betul Islam. PAS bukan sebuah parti. PAS merupakan satu kultus. Maksud kita kata kultus, bukan Islam. Jika di Amerika kita punya yang cukup banyak, dia diketuai pagi-pagi agama Kristian, tapi mereka bukan agama, mereka ini lebih menekan mereka tak sopan betul. Dia juga dekat dengan konsep apa itu apa boleh Syiah. Dan PAS pada hari ini Indonesia telah pergi kepada Syiah. Pada Syiah juga memiliki kaitan dengan konsep kultus yang saya katakan. Itu sebab saya berani mengatakan bagi saya PAS bukan agama Islam, ya, tetapi agama, perjuangan agama UMNO saya rasa lebih kukuh, lebih kuat, lebih terang. Maka tuan-tuan teruskan apa yang tuan-tuan lakukan. Tuan-tuan akan diberi pahala yang cukup tinggi, apatah lagi kalau kita dapat memenangi balik pilihan raya akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.